Pengenalan berikut adalah ulasan terperinci, tafsir, yang dirujuk sepenuhnya dan mudah difahami pada bab 1 Al-Fatihah Al-Quran. Ia dipanggil Ibu Kitab kerana ia mengandungi makna keseluruhan Al-Quran. Ini telah dinasihatkan dalam tafsir Ibn Kathir, Jilid 1, halaman 43. Maka pada hakikatnya, sesiapa yang memahami dan mengamalkan ajaran surah 1 Al-Fatihah sebagaimana yang difahami dan diamalkan di atas keseluruhan Al-Quran, berusaha untuk memahami dan bertindak atas bab yang hebat ini akan membantu seorang Muslim untuk mencapai akhlak mulia. Mengguna pakai ciri-ciri positif membawa kepada ketenangan fikiran. Bab 1, Al-Fatihah, ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fakta bahawa ayat ini bermula dengan nama Allah yang Maha Tinggi menunjukkan kepentingan mendekati ilmu Islam seperti Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Maksudnya, seseorang itu mesti berniat untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Satu aspek dari hal ini adalah menerima dan bertindak atas segala yang telah diwahyukan kepada manusia melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, tanpa ceri memilih apa yang dilakukan dan diabaikan bergantung pada keinginan mereka. Jika seorang Muslim datang dengan sikap memetik ceri ini terhadap ilmu Islam, maka mereka tidak memenuhi ayat ini dan oleh itu tidak akan mendapat manfaat daripada apa yang mereka pelajari. Sikap ini mungkin mendorong mereka untuk juga menyalah-tafsirkan pengetahuan ketuhanan agar sesuai dengan keinginan mereka dan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain untuk memperoleh perkara duniawi, seperti kekayaan dan kuasa. Ini adalah jalan berbahaya yang membawa seseorang kepada hukuman di kedua-dua dunia. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Seseorang hanya akan mendapat manfaat daripada ajaran Islam apabila mereka berusaha untuk menerima dan bertindak atas semua yang mereka temui, tanpa mengira sama ada mereka memahami hikmah di sebalik ajaran itu atau tidak, atau sama ada ia sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Bahagian pertama ayat utama juga menggalakkan seseorang untuk mendekati setiap keadaan dan tindakan dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan menjauhi kemaksiatannya. Sikap ini akan memastikan seseorang menggunakan setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dengan cara yang diredainya, yang telah digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan mengelak daripada memikirkan keinginannya sendiri atau pendapat masyarakat, budaya dan fashion, dan sebaliknya hanya mementingkan keredaan Allah Ta'ala, kerana setiap keadaan yang mereka masuki bermula dengan nama Allah Ta'ala. Ini menghalang seseorang daripada mengamalkan matlamat untuk menggembirakan orang lain, yang pada hakikatnya tidak mungkin, kerana setiap orang mempunyai keinginan dan pendapat mereka sendiri. Oleh itu, cuba menggembirakan semua orang hanya membawa kepada tekanan dalam kedua-dua dunia. Sedangkan, memasuki setiap keadaan dengan nama Allah, yang Maha Tinggi, memastikan seseorang hanya bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah, yang Maha Tinggi. Bab 39 Az-Zumar, ayat 29. Allah membuat perumpamaan seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa tuan yang suka bertengkar, dan seorang hamba yang dimiliki oleh seorang tuan sahaja. Adakah mereka sama dalam keadaan? Segala puji bagi Allah, malah kebanyakan mereka tidak mengetahui. Keredaan hanya Allah, yang Maha Tinggi, mudah dicapai dengan tekanan dan usaha yang minimum. Ini telah ditunjukkan dalam ayat utama yang dibincangkan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping itu, apabila seseorang memasuki setiap situasi yang bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah, yang Maha Tinggi, mereka harus tahu bahawa mereka bertujuan untuk mendapatkan keredaan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini memadamkan konsep bentuk perhambaan manusia yang merendahkan martabat yang telah dan masih berlaku kepada ramai orang di seluruh dunia. Sebaliknya, perhambaan yang mengikat dirinya adalah perhambaan dan belas kasihan. Rahmat ini jelas terbukti dalam bagaimana Allah, yang Maha Tinggi,
terus-menerus melimpahkan rahmat yang tidak terhitung kepada seseorang dan hanya meminta mereka untuk menggunakannya dengan cara yang betul supaya mereka mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Artinya, perintah dan larangan dari Allah yang Maha Pemurah itu tidak memberi manfaat selain kepada hamba. Allah Ta'ala tidak mendapat manfaat dari ketaatan manusia. Bahagian pertama ayat utama juga menunjukkan pentingnya mempelajari dan bertindak berdasarkan sifat-sifat ketuhanan yang berbeza dan nama-nama Allah yang Maha Tinggi, sehingga seseorang memasuki dan bertindak balas terhadap setiap situasi yang mereka hadapi dengan cara yang diredai Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, Allah Maha Pengampun, oleh itu apabila seseorang memasuki keadaan di mana seseorang telah menzalimi mereka, mereka hendaklah berusaha memaafkan orang itu kerana Allah Ta'ala, sambil menyesuaikan tingkah laku mereka sendiri supaya sejarah tidak berulang. Allah Maha Adil, oleh itu apabila seseorang itu memasuki situasi di mana mereka mesti membuat keputusan, mereka mesti berpegang pada keadilan dan memilih yang baik dan adil, mengikut ajaran Islam. Berkelakuan seperti ini akan memastikan seseorang mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap situasi yang mereka masuki. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2736, bahawa sesiapa yang mengetahui 99 nama Allah yang Maha Tinggi akan masuk syurga. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 1. Ia dengan nama Allah. Bahagian ayat ini juga menunjukkan tujuan manusia, iaitu memasuki setiap keadaan sambil mengekalkan ketaatan mereka yang tulus kepada Allah Ta'ala. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seorang Muslim mesti memahami bahawa tujuan mereka lebih jauh daripada beberapa kewajipan fardu, seperti solat fardu 5 waktu, yang hanya mengambil masa kurang dari 1 jam sehari, tetapi merangkumi setiap saat, nafas dan situasi yang mereka hadapi. Gagal memelihara ketaatan yang tulus kepada Allah SWT dalam setiap keadaan, dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan cara yang diredainya, adalah sebab mengapa umat Islam yang menunaikan kewajipan asasi masih tidak mendapat ketenangan jiwa dalam dunia ini, kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan ketenangan fikiran. Surah 13 Ar-Ra'd, ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sesiapa yang gagal memenuhi tujuan penciptaan mereka, walaupun mereka memenuhi kewajipan-kewajipan asas Islam, akan mendapat banyak pahala tetapi mereka akan menjalani kehidupan yang kosong. Mereka akan menjadi seperti pasu yang kelihatan cantik di luar tetapi kosong dan berongga di dalam. Sama seperti ciptaan yang mempunyai banyak ciri positif masih dilabelkan gagal apabila ia gagal memenuhi sebab utama penciptaannya, begitu juga, seorang Muslim yang gagal memenuhi tujuannya dengan cara yang betul akan menjalani kehidupan yang kosong dan tidak bermakna, walaupun mereka memiliki banyak perkara duniawi. Bahagian pertama ayat utama juga menunjukkan kepentingan untuk sentiasa berhubung dengan Allah SWT, melalui ketaatannya yang ikhlas apabila menghadapi setiap situasi supaya mereka mendapat kekuatan dan petunjuk yang mereka perlukan untuk menempuhnya dengan selamat. Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Apabila seseorang itu lupa atau menderhaka kepada Allah Ta'ala, apabila memasuki situasi, mereka pasti akan bergantung pada perkara duniawi dan manusia yang sifatnya lemah, walaupun mereka kelihatan kuat. Ini hanya akan menyebabkan kekeliruan dan mendorong seseorang untuk membuat pilihan yang salah dalam hidup. Ini hanya membawa kepada tekanan dalam kedua-dua dunia. Surah 22 Al-Hajj, ayat 73. Lemahlah yang mengejar dan dikejar. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 1. Dengan nama Allah. Bahagian ayat ini juga menunjukkan kepentingan memenuhi pelbagai aspek zikir kepada Allah Ta'ala. Aspek pertama adalah membetulkan niat seseorang supaya mereka hanya bercakap dan bertindak untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala.
Ini terbukti apabila seseorang itu tidak berhajat dan tidak menuntut terima kasih daripada orang. Aspek kedua ialah bercakap dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Agung, atau berdiam diri. Aspek terakhir dan tertinggi adalah mengingati Allah Ta'ala dengan menggunakan setiap nikmat yang telah diberikan, seperti waktu seseorang, dengan cara yang diredainya. Hanya apabila seseorang memenuhi aspek-aspek mengingati Allah, yang Maha Tinggi, mereka akan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Surah 13 Ar-Ra'd, ayat 28. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga menghapuskan konsep angan-angan di mana seorang Muslim boleh mengelak dari taat kepada Allah dengan ikhlas dan masih mengharapkan untuk menerima rahmat dan keampunannya di kedua-dua dunia. Susunan ayat tersebut menunjukkan bahawa apabila seseorang memasuki setiap keadaan dengan niat dan perjuangan praktikal untuk mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas, maka mereka akan mendapat rahmat dari Yang Maha Pemurah. Seseorang harus sentiasa ingat bahawa jika mereka ingin menerima rahmat daripada Yang Maha Pengasih, maka mereka mesti menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7376. Ini mesti ditunjukkan melalui tindakan dengan menyokong dan membantu orang lain dalam perkara yang diredai Allah Ta'ala, mengikut kemampuan mereka, seperti sokongan emosi, fizikal dan keuangan. Ini paling baik dicapai apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Ayat utama juga menunjukkan kepentingan berurusan dengan perkara-perkara yang mana seseorang memasukinya dengan nama Allah, yang Maha Tinggi, dengan rahmat dan kelembutan. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2701, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa Allah Ta'ala menyukai kelembutan dalam semua perkara. Oleh itu, seseorang itu hendaklah mengamalkan sikap lemah lembut dan belas kasihan sebagai tingkah laku umum mereka tanpa membiarkan orang lain mengambil kesempatan daripada mereka, kerana Islam mengajar kerendahan hati tanpa kelemahan. Seseorang mesti memperlakukan orang lain dengan belas kasihan dan belas kasihan dengan mengabaikan kesilapan dan kesalahan mereka dengan harapan kesalahan dan kesilapan mereka diabaikan oleh Allah Ta'ala, sambil menghalang orang lain daripada mengambil kesempatan daripada mereka. Orang yang mengamalkan kelembutan sebagai cara mereka akan mendapati bahawa orang sentiasa bersedia untuk menyokong mereka dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama, seperti rakan sekerja, dan ia akan membawa kepada memperoleh rahmat ilahi di kedua-dua dunia. Setiap keadaan yang dilalui seseorang tanpa pilihan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh ayat utama, apabila mereka memasuki suatu keadaan dengan nama Allah, yang Maha Tinggi, mereka diingatkan bahawa Yang Maha Pemurah telah menetapkan keadaan itu untuk mereka. Ini membantu seseorang dalam menghadapi kesukaran dengan kesabaran, mengetahui Yang Maha Pengasih hanya akan menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Oleh itu, seseorang harus menjaga kesabaran sejak permulaan kesulitan, dengan mengelakkan mengeluh melalui ucapan dan tindakan mereka dan mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sekiranya keadaan yang mereka masuki adalah baik, seseorang harus memasukinya dengan nama Allah, yang Maha Tinggi, mengakui bahawa ini adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada mereka oleh Yang Maha Pemurah. Pengakuan ini melibatkan menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Ini membawa kepada peningkatan rahmat dan rahmat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ayat utama juga menunjukkan bahawa tujuan utama Allah Ta'ala berkenaan dengan penciptaan adalah untuk menunjukkan rahmat kepada mereka. Tidak seperti agama lain yang menggambarkan Tuhan sebagai pendendam, Islam menggambarkan hubungan antara Allah, yang Maha Tinggi, dan ciptaan sebagai satu penyayang. Ini menunjukkan sifat lembut dan mudah mesra tata susila yang dipilih untuk manusia oleh Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Penyayang, iaitu Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kewajipan dan larangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala hanyalah sedikit dan semuanya bertujuan untuk memberi manfaat kepada kehidupan seorang Muslim. Sesiapa yang memahami kebenaran ini dan dengan itu berpegang kepada ajaran Islam akan memperoleh kehidupan yang penuh rahmat dan kemudahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menghadapi sedikit kesukaran di sepanjang jalan. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Malah, apabila seseorang berusaha dengan cara ini dan memasuki setiap keadaan dengan nama Allah yang Maha Tinggi, mereka akan mendapati bahawa Yang Maha Pemurah memudahkan urusan mereka. Surah 92 Al-Lail, ayat 5-7. Adapun orang yang memberi, taat, dan takut kepada Allah, dan percaya kepada pahala yang terbaik, kami akan memudahkannya ke arah kemudahan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata pujian adalah dalam bentuk kata nama dan bukan kata kerja. Ini menunjukkan keabadian, yang bermaksud bahawa segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi untuk selama-lamanya tanpa permulaan atau akhir. Di samping itu, menggunakan kata nama menghilangkan keperluan untuk pelaku tindakan yang diperlukan oleh kata kerja. Ini menunjukkan bahawa walaupun tidak ada satu pun makhluk yang memuji Allah Ta'ala, segala pujian akan tetap miliknya. Artinya, pujian dan penyembahan kepada makhluk tidak ada kaitan dengan kedudukan Allah yang tidak terhingga dan ketuhanan. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6572. Bab 29 Al-Ankabut, ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad hanyalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Semua ini menunjukkan pentingnya menghindari kesombongan apabila seseorang memuji dan menyembah Allah yang Maha Tinggi. Seorang Muslim mesti memahami hakikat bahawa pujian mereka kepada Allah Ta'ala hanya menguntungkan diri sendiri dan Allah Ta'ala tidak memerlukannya. Di samping itu, ayat utama mengingatkan seorang Muslim bahawa apa-apa yang terpuji yang terdapat dalam dirinya atau dalam seluruh ciptaan telah dianugerahkan oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Oleh itu segala pujian kembali dan hanya miliknya. Menyedari kebenaran ini juga menghalang seseorang daripada dosa yang mematikan iaitu kesombongan, nilai atom yang cukup untuk membawanya ke neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Akhirnya, rasa bangga juga dielakkan apabila seseorang memahami bahawa ilham, ilmu, kekuatan dan peluang untuk memuji Allah Ta'ala datang daripadanya. Keempat-empat sebab pujian itu terdapat dalam diri Allah Ta'ala secara fitrah dan sesiapa yang memiliki salah satu daripadanya hanya melakukannya sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikannya kepada mereka. Oleh itu, hanya Dia yang layak dipuji. Empat sebab itu ialah, orang yang dipuji itu penuh dengan kesempurnaan dari segi sifat dan sifat sambil bebas daripada sebarang kekurangan. Orang yang dipuji telah berbuat baik kepada orang lain dan pujian yang mereka terima adalah syukur. Barang siapa yang memuji, mengharapkan kebaikan dari orang yang dipujinya. Akhirnya, orang yang dipuji memiliki sifat-sifat yang menuntut pujian, seperti kekuatan dan kuasa. Seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain kerana mereka sentiasa mencari balasan daripada mereka atau daripada orang lain, sama ada balasan ini adalah ganjaran ilahi, pujian daripada manusia, membalas budi atau melindungi dirinya daripada dilabelkan sebagai orang yang bakhil. Orang yang mencari balasan untuk perkara yang mereka kerjakan oleh itu bukanlah seorang yang dermawan dan oleh itu tidak benar-benar layak mendapat pujian, kerana niat mereka tidak lepas dari mengharapkan balasan untuk kebaikan yang mereka lakukan. Padahal, Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kepada ciptaan rahmat yang tidak terkira dan berterusan untuk mana-mana sebab ini. Alasannya ditunjukkan dalam ayat sebelumnya iaitu kerana Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, yang Maha Tinggi,
tidak mendapat manfaat dalam memberikan rahmat kepada makhluk dan oleh itu satu-satunya yang patut dipuji. Di samping itu, ayat utama menunjukkan langkah pertama untuk mengamalkan kepercayaan sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi, yaitu menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi atas nikmat yang tidak terkira dan berterusan yang diberikannya kepada seseorang. Bab 14 Ibrahim, ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu, umumnya, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Al-Quran sering menggunakan kepercayaan kepada Allah yang Maha Tinggi dan menunjukkan rasa syukur kepadanya secara sinonim. Artinya, seseorang tidak dapat memperoleh kepercayaan yang sebenar kepada Allah yang Maha Tinggi sehingga mereka secara praktikal menunjukkan rasa syukur kepadanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, saya akan ingat awak, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Syukur yang sebenar-benarnya adalah apabila seseorang sentiasa mengamalkan niat yang baik untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dalam semua ucapan dan tindakan mereka. Mereka tidak menghendaki dan tidak menuntut terima kasih daripada orang. Syukur melibatkan bercakap apa yang baik atau berdiam diri. Akhirnya, ia melibatkan penggunaan setiap rahmat yang telah diberikan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala menurut ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk seseorang mendapat lebih banyak keberkatan daripada Allah yang Maha Tinggi. Syarat-syarat yang melampaui beberapa kewajipan Islam. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila seseorang menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, itu bermakna mereka telah menerima kedua-duanya untuk menyembah dan taat kepadanya. Ibadah termasuk ritual dan amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan ketaatan termasuk menggunakan nikmat yang telah diberikan, seperti waktu seseorang, dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan memastikan mereka akan hidup dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti mencari harta dengan cara yang halal. Malangnya, sebahagian umat Islam pandai beribadah kepada Allah Ta'ala, seperti solat fardu 5 waktu, tetapi enggan mentaati Allah Ta'ala dalam aktiviti harian mereka. Sikap ini bercanggah dengan menerima Allah, yang Maha Tinggi, sebagai Tuhan seseorang, sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Di samping itu, kerana Allah, yang Maha Tinggi, satu-satunya pencipta, pemelihara dan penguasa makhluk, tidak masuk akal untuk menderhaka kepadanya sambil bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Oleh kerana Allah, yang Maha Tinggi, mempunyai kawalan penuh ke atas ciptaan, termasuk hati seseorang, tempat kedamaian, dia sahaja yang menentukan siapa yang memperoleh kedamaian dan kesejahteraan di kedua-dua dunia. Tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan bahawa seseorang tidak akan memperoleh keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia melalui kemaksiatannya. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sedangkan, orang yang berusaha untuk mentaati Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, akan memperoleh kedamaian dan kejayaan di kedua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika seseorang tidak reda dengan ketuhanannya, walaupun mereka tidak memperoleh apa-apa selain manfaat daripadanya, maka hendaklah mereka berusaha mencari negeri yang tidak diperintah olehnya. Apabila seseorang memerhati alam di dalam langit dan bumi, mereka akan melihat kedamaian dan keseimbangan. Sebagai contoh, kitaran air adalah seimbang sempurna untuk memastikan ciptaan dibekalkan dengan air mengikut keperluan mereka. Seseorang akan melihat keseimbangan antara terbit dan terbenam matahari, yang membolehkan orang ramai memberitahu masa, menjadualkan aktiviti mereka dengan mudah dan berehat pada waktu malam.
Keseluruhan keseimbangan dan kedamaian ini berakar pada hakikat bahawa segala-galanya dengan ikhlas memuji dan mentaati Allah, yang Maha Tinggi, Tuhan mereka semua. Bab 17 Al-Isra, ayat 44. Ya langit yang tujuh dan bumi serta segala yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak memahami cara mengagungkan mereka. Ini menunjukkan bahawa apabila seseorang bergabung dengan seluruh makhluk dalam memuji Allah Ta'ala, maka mereka juga akan memperoleh keadaan yang seimbang dari fikiran dan badan. Keseimbangan ini membawa kepada ketenangan fikiran dan badan untuk individu dan keamanan dan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Memuji Allah yang Maha Tinggi melibatkan ketaatan kepadanya melalui niat, ucapan dan tindakan seseorang dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menghilangkan kesahihan menyembah ciptaan. Ini kerana seseorang hanya menyembah sesuatu daripada ciptaan kerana keindahan dan kualiti yang terdapat di dalamnya. Tetapi keindahan atau kualiti ini tidak terdapat secara semula jadi dalam entiti yang dicipta. Ia sebaliknya telah dianugerahkan oleh tidak lain daripada Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, objek ciptaan yang mempunyai sifat-sifat terpuji tidak layak disembah. Hanya Esa yang mencipta entiti dan memberikan sifat-sifat ini kepadanya, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Walaupun segala pujian dan kesyukuran hanya milik Allah Ta'ala, itu tidak bermakna seseorang itu tidak patut bersyukur kepada orang lain. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 1954, bahawa sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini kerana Allah Ta'ala menggunakan ciptaan sebagai sarana untuk menyampaikan rahmat kepada manusia, seperti ibu bapa seseorang. Oleh itu, mensyukuri cara-cara ini adalah menunjukkan kesyukuran kepada sumber kebaikan, iaitu Allah Ta'ala. Oleh itu, seseorang mesti menunjukkan rasa terima kasih kepada orang, mengikut kemampuan mereka, untuk sebarang bantuan atau bantuan yang mereka tawarkan kepada mereka, walaupun ia hanya doa bagi pihak mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 216. Maka menunjukkan rasa syukur kepada makhluk adalah satu aspek untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah yang Maha Tinggi, yang seterusnya membawa kepada peningkatan nikmat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Memandangkan Allah Ta'ala adalah Tuhan sekalian alam, maka dia hendaklah sentiasa ditaati dan tidak pernah diingkari. Oleh itu, seorang Muslim hanya perlu menunjukkan ketaatan kepada orang lain jika ia berakar pada ketaatan kepada Allah Ta'ala, seperti ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab 4 An-Nisa, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Mengakui ketuhanan Allah Ta'ala, termasuk menerima kehambaan kepadanya. Ini dengan sendirinya adalah petunjuk yang jelas bahawa seorang Muslim tidak boleh memutuskan cara hidup mereka sendiri, tetapi mereka hanya perlu berpegang kepada arahan dan petunjuk yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, Allah yang Maha Tinggi. Adalah munafik untuk menyatakan secara lisan kehambaan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi dan kemudian mengabaikannya secara praktikal, dengan gagal mematuhi peraturan tingkah laku yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan dan guru mereka. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana Allah Ta'ala adalah Tuhan sekalian alam, ini bermakna Dia menciptakan dan memiliki ciptaan. Apabila seorang Muslim memahami bahawa mereka dan setiap nikmat yang dikurniakan adalah milik Allah Ta'ala, lebih mudah untuk menggunakan nikmat yang telah dikurniakan itu dengan cara yang diredai Tuhan dan pemiliknya. Orang sering menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, kerana mereka secara salah percaya bahawa berkat ini diperolehi oleh mereka dan oleh itu menjadi milik mereka. Tetapi ayat utama membetulkan kepercayaan yang salah ini supaya seseorang memahami bahawa mereka mesti menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh pemilik mereka yang sebenar.
Ini sama dengan cara seseorang hanya menggunakan barang yang mereka pinjam daripada orang lain dengan cara yang menyenangkan hati pemiliknya. Apabila seseorang berkelakuan seperti ini, mereka akan menikmati nikmat dunia yang telah diberikan kepada mereka dan mendapat ketenangan jiwa dan badan melalui mereka di kedua-dua dunia, kerana mereka benar-benar mengingati pemilik segala nikmat, Allah yang Maha Tinggi. Surah 13 Ar-Ra'd, ayat 28. Tidak dinafikan, dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Di samping itu, apabila seseorang merenungkan langit dan bumi, mereka akan melihat dengan jelas keesaan dan ketuhanan Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, jika seseorang merenung sepanjang siang dan malam dan betapa sempurnanya penyegerakan mereka, mereka akan memahami bahawa ini bukan maksud peristiwa rawa. Ada daya yang memastikan penyegerakan yang sempurna ini. Bumi berada pada jarak yang sempurna dari matahari. Jika bumi berada lebih jauh atau lebih dekat dengan matahari, ia tidak boleh didiami. Begitu juga, kitaran air, yang melibatkan pemeluapan air sejat dari laut dan lautan untuk menghasilkan hujan asid, yang seterusnya dinetralkan oleh gunung dan batu, adalah kitaran yang seimbang sempurna. Maknanya, ia tidak boleh berlaku secara kebetulan. Bumi dicipta dengan cara yang seimbang supaya benih yang lemah boleh tumbuh dan menembusinya untuk menyediakan tumbuhan, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, namun bumi yang sama cukup kuat untuk menyokong pembinaan bangunan berat. Lautan mempunyai ketumpatan yang sempurna untuk membolehkan kapal berlayar di atasnya sambil membenarkan hidupan laut wujud di dalamnya. Semua ini dan banyak lagi fenomena lain di dalam langit dan bumi tidak boleh berlaku secara rawa. Di samping itu, jika seseorang memikirkan tentang masa yang sempurna dan penyelarasan siang dan malam, mereka akan memahami dengan jelas bahawa ia menunjukkan bahawa hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Jika ada lebih daripada satu Tuhan, setiap Tuhan akan memerintahkan malam dan siang berlaku mengikut kehendak mereka sendiri. Ini akan membawa kepada kemusnahan sepenuhnya, kerana satu Tuhan mungkin akan matahari terbit manakala Tuhan lain mungkin akan meneruskan malam. Sistem yang tidak terganggu dan sempurna yang terdapat di dalam langit dan bumi membuktikan hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 22. Sekiranya ada pada mereka, langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah binasa. Sama seperti sebuah negeri tidak boleh mempunyai dua raja, kerana mereka pasti akan berjuang untuk kawalan dan kuasa muktamad, begitu juga lebih daripada satu Tuhan tidak boleh wujud. Selain itu, definisi Tuhan adalah bahawa mereka adalah dewa tertinggi, muktamad dan tiada tandingan. Jika terdapat lebih daripada satu, kedua-duanya tidak akan menjadi Tuhan, kerana definisi sebenar Tuhan hanya boleh digunakan untuk satu. Surah 17 Al-Isra, ayat 42. Katakanlah, sekiranya ada di sisinya Tuhan-Tuhan yang lain. Sebagaimana yang mereka katakan, tentulah mereka, masing-masing, mencari jalan kepada pemilik arasy. Dan surah 23 Al-Mu'minun, ayat 91. Allah tidak mengambil anak, dan tidak pernah ada sesembahan bersamanya. Sekiranya ada, nescaya tiap-tiap Tuhan akan mengambil apa yang diciptanya, dan sebahagian mereka akan berusaha mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Dia. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan seorang Muslim untuk sentiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala kesulitan dan ujian, kerana Dialah satu-satunya yang dapat memberikan keringanan kepada mereka, kerana Dia sahaja yang mengatur urusan makhluk. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Mendapat perlindungan ini melibatkan ketaatan ikhlas kepadanya, dengan menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada seseorang dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Tambahan pula, kerana Allah yang Maha Tinggi, Tuhan sekalian alam, sahaja yang menguruskan hal ehwal ciptaan, seseorang itu tidak boleh terlalu mengambil berat tentang tindakan manusia, kerana tiada sesuatu pun dalam penciptaan berlaku tanpa kehendak Allah yang Maha Tinggi. Bab 9 At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, kami sekali-kali tidak akan ditimpa melainkan dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.
Maka tidak kira apa yang dihadapi oleh seseorang, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mereka hendaklah tetap taat kepadanya dengan tulus ikhlas, kerana dia sentiasa menetapkan yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Merealisasikan realiti ini menghalang seseorang daripada takut dan berharap daripada ciptaan, yang sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, seseorang akan mengekalkan ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, walaupun makhluk berbalik menentang mereka, kerana mereka tahu tiada apa yang berlaku kepada mereka atau orang lain tanpa kehendak Allah, yang Maha Tinggi. Bab 35 Fatih, ayat 2. Apa sahaya yang dikurniakan Allah kepada manusia, tiada sesiapa pun yang dapat menahannya. Dan apa sahaya yang ditahannya, tiada sesiapa pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Tetapi penting untuk diperhatikan, seseorang mesti meletakkan harapan kepada Allah, yang Maha Tinggi, dan mengelakkan angan-angan. Angan-angan adalah apabila seseorang terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dan kemudian mengharapkan pertolongan dan rahmat-Nya. Oleh kerana angan-angan sentiasa terikat dengan kemaksiatan kepada Allah, maka ia tidak mempunyai nilai dalam Islam. Sedangkan, pengharapan kepada Allah yang Maha Agung, sentiasa terikat dengan ketaatannya yang ikhlas. Maksudnya, orang yang berusaha untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, yang membawa kepada penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, dan bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, adalah orang yang memenuhi syarat-syarat mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala. Perbezaan antara dua sikap ini telah dibincangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2459. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh kerana istilah Tuhan melibatkan pemeliharaan dan pemeliharaan, seseorang mesti memahami bahawa Allah, yang Maha Tinggi, tidak mencipta dunia dan kemudian meninggalkannya. Sama seperti seorang raja yang bijaksana dan adil tidak akan membiarkan rakyatnya menderhaka kepadanya dan melanggar hukum-hukumnya tanpa mempertanggungjawabkan mereka, begitu juga Allah, yang Maha Tinggi, Tuhan sekalian alam. Hanya kerana seseorang tidak melihat akibat serta-merta daripada menderhaka kepada Allah, yang Maha Agung, itu tidak bermakna mereka tiada akibat. Dalam kebanyakan kes, akibatnya berlaku semasa hayat seseorang tetapi kerana kejahilan atau hakikat bahawa ia sering halus, seseorang tidak menyedari dan mengenalinya. Sedangkan akibat dari perbuatan seseorang akan dijelaskan pada hari kiamat. Oleh itu, seseorang harus mengambil tangguh dari Allah Ta'ala, memberikan kepada manusia untuk bertaubat dengan ikhlas dari kesalahan mereka sebelum mereka dihukum di dunia dan di akhirat. Bab 16 An-Nahl, ayat 61. Dan seandainya Allah menimpakan kesalahan kepada manusia atas kezaliman mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atasnya bumi, sesuatu pun, melainkan Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Dan apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan tinggal sesaat pun dan tidak pula mendahuluinya. Akhirnya, Al-Quran mula memuji Allah, yang Maha Tinggi, dan bab kehidupan yang berkaitan dengan dunia ini akan berakhir dengan pujiannya juga. Bab 10 Yunus, ayat 10. Dan panggilan terakhir mereka ialah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebagai permulaan dan pengakhiran dihubungkan dengan memuji Allah Ta'ala, ia menunjukkan segala sesuatu di antaranya juga harus dihubungkan dengan pujian dan syukur kepadanya. Maksudnya, tujuan hidup di dunia ini adalah untuk memuji Allah Ta'ala. Ini dicapai apabila seseorang menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini akan memastikan seseorang memenuhi hak Allah, yang Maha Agung, dan manusia dengan betul. Ini akan membawa kepada kehidupan yang terpuji dan diberkati di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, yang gagal memenuhi tujuan ini adalah serupa dengan pekerja yang dipecat selepas gagal menunaikan kewajipan di tempat kerja. Orang yang dipecat dari pekerjaannya hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi orang yang diberhentikan oleh Allah SWT akan kehilangan ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua dunia, tanpa mengira berapa banyak nikmat duniawi yang dapat mereka kumpulkan dan nikmati. Sebagai kejayaan duniawi akan menjadi punca tekanan dan kebimbangan mereka di kedua-dua dunia. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan, kemudian, menangis banyak-banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan surah 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Bab 1, Al-Fatihah, ayat 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengimbangi ketakutan yang ditimbulkan dari fakta bahawa Allah, yang Maha Tinggi, adalah Tuhan sekalian alam, yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seorang Muslim harus menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah Ta'ala, kerana hal itu mencegah kemaksiatannya, dan berharap kepada Allah Ta'ala, yang mendorong seseorang untuk taat kepadanya, yang melibatkan penggunaan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya. Memandangkan sukar untuk mencapai neraca yang sempurna, seseorang itu hendaklah selalu bersandar kepada rasa takut kepada Allah Ta'ala pada masa lapang, supaya seseorang itu terhindar daripada menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Tetapi pada masa-masa sulit, dan terutama pada saat kematian seseorang, seseorang harus bersandar pada harapan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana ini telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2877. Semasa kesusahan dan terutama pada saat kematian seseorang, lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan dosa, oleh itu berharap kepada Allah yang Maha Tinggi adalah lebih diutamakan. Orang yang mengekalkan pendekatan yang seimbang ini akan mendapati bahawa Allah yang Maha Tinggi bertindak balas secara positif terhadap harapan dan ketakutan mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7405. Di samping itu, seseorang harus sentiasa ingat bahawa jika mereka ingin mendapat rahmat daripada Yang Maha Pemurah, maka mereka mesti menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7376. Ini mesti ditunjukkan melalui tindakan dengan menyokong dan membantu orang lain dalam perkara yang diredai Allah Ta'ala, mengikut kemampuan mereka, seperti sokongan emosi, fizikal dan keuangan. Ini paling baik dicapai apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka ingin diperlakukan oleh orang lain. Ayat utama, yang diikuti dengan ayat sebelumnya yang menyebut tentang ketuhanan Allah, yang Maha Tinggi, juga menunjukkan bahawa tujuan utama Allah Ta'ala berkenaan dengan penciptaan adalah untuk menunjukkan rahmat kepada mereka. Tidak seperti agama lain yang menggambarkan Tuhan sebagai pendendam, Islam menggambarkan hubungan antara Allah, yang Maha Tinggi, dan ciptaan sebagai satu penyayang. Ini menunjukkan sifat lembut dan mudah mesra tata susila yang dipilih untuk manusia oleh Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Penyayang, iaitu Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kewajipan dan larangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala hanyalah sedikit dan semuanya bertujuan untuk memberi manfaat kepada kehidupan seorang Muslim. Sesiapa yang memahami kebenaran ini dan dengan itu berpegang kepada ajaran Islam akan memperoleh kehidupan yang penuh rahmat dan kemudahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menghadapi sedikit kesukaran di sepanjang jalan. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Memandangkan hubungan antara Allah SWT dan makhluk adalah satu rahmat. Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai sebaliknya, apabila mereka membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan neraka dengan jelas. Ayat-ayat ini hanyalah peringatan yang diberikan oleh Zat yang mementingkan keselamatan ciptaannya, sebagaimana peringatan yang diberikan oleh seseorang kepada yang lain tentang bahaya yang hampir dan dahsyat. Amaran itu mungkin membahayakan seseorang secara emosi, tetapi mereka tetap akan berterima kasih kepada pemberi amaran, kerana amaran mereka melindungi mereka daripada bahaya besar. Allah, yang Maha Tinggi, boleh berdiam diri mengenai topik neraka atau menyebutnya secara ringkas, tetapi kerana Dia menghendaki manusia menyelamatkan diri mereka dari kengerian neraka, Dia telah berulang kali memperingatkan mereka tentang keterukannya. Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai bahawa jika Allah, yang Maha Tinggi, begitu penyayang, Dia tidak akan mencipta neraka. Ini adalah sikap yang bodoh kerana penciptaan telah dicipta untuk tujuan tertentu, tujuan yang tidak dapat dipenuhi tanpa adanya hukuman. Di samping itu, jika Allah Ta'ala memperlakukan orang yang jahat seperti orang yang berbuat baik, maka ini akan bercanggah dengan keadilannya. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 21. Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, menyamakan mereka dalam hidup dan mati mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh kerana ayat terakhir menunjukkan bahawa tidak lain daripada Tuhan sekalian alam, Allah, yang Maha Tinggi, memutuskan tata kelakuan yang mesti dipatuhi oleh makhluk, maka ayat utama menunjukkan bahawa tata kelakuan ini berdasarkan belas kasihan dan kemudahan. Bermakna, setiap aspek tata kelakuan ini sesuai dengan fitrah manusia dan sentiasa memberi manfaat kepada mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Allah yang Maha Tinggi adalah penguasa segala sesuatu dan hari, namun hari kiamat telah disebutkan secara khusus, kerana tidak ada satupun makhluk yang akan mengingkari kedaulatannya pada hari itu, walaupun mereka ramai yang mengingkarinya di dunia ini. Orang yang menerima kedaulatannya hari ini dengan menggunakan berkat-berkat yang telah dianugerahkannya kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, akan diberikan keamanan dan kepuasan oleh Raja pada hari kiamat. Manakala, orang yang mengingkarinya dan sebaliknya cuba memberikan kedaulatan kepada diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, akan dikuasai di dunia ini dan dihancurkan pada hari kiamat oleh Allah yang Maha Tinggi, penguasa segalanya. Perkara Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Oleh kerana Allah, yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya hakim yang akan mempertanggungjawabkan makhluk atas tindakan mereka, ini menunjukkan bahawa tidak ada jalan yang mungkin untuk melarikan diri, kerana Allah, yang Maha Agung, Maha Perkasa, tidak ada cara untuk sebarang kesilapan berlaku. Di mana dosa-dosa atau amal soleh seseorang tidak diambil kira, kerana Allah, yang Maha Tinggi, Maha Mengetahui, tidak ada cara untuk menyogok jalan keluar dari kesusahan, kerana Allah, yang Maha Tinggi, Maha Adil. Oleh itu, kerana semua jalan keluar dari accountability seseorang telah dimeterai, seseorang harus bersedia secara praktikal untuknya.
Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ayat utama juga menunjukkan bahawa mana-mana pengaruh sosial dan kuasa yang telah diberikan oleh yang berkuasa, mesti menggunakannya dengan cara yang diredainya. Jika tidak, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah yang Maha Tinggi pada hari apabila mereka kehilangan semua pengaruh sosial mereka dan autoriti. Sama seperti seorang duta raja yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh raja, akan dihukum olehnya apabila mereka kembali kepadanya. Begitu juga, orang yang menyalahgunakan kuasa dan pengaruh sosial yang telah diberikan kepada mereka akan menghadapi akibat daripada mereka. Tindakan lambat laun. Oleh kerana Allah Ta'ala telah memberikan kepada setiap orang beberapa jenis kuasa, seperti kuasa ke atas badan mereka sendiri dan nikmat duniawi yang lain, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada tanggungjawab ini. Ayat ini juga menunjukkan tujuan utama kehidupan seseorang di bumi ini, untuk mempersiapkan pertemuan mereka dengan Allah yang Maha Tinggi dan pertanggungjawaban terakhir mereka. Oleh itu, seseorang mesti mengutamakan persediaan untuk pertemuan yang tidak dapat dielakkan ini daripada semua perkara lain, terutamanya perkara yang mungkin tidak berlaku, seperti persaraan seseorang. Sama seperti orang yang gagal membuat persediaan secukupnya untuk mesyuarat perniagaan kemungkinan besar akan gagal dalam matlamat mereka, begitu juga orang yang gagal membuat persiapan untuk pertemuan mereka dengan Allah Ta'ala pada hari penghakiman. Bab 20 Taha, ayat 111. Den segala muka akan tunduk kepada Tuhan yang hidup kekal lagi maha perkasa. Dan orang-orang yang dibebani dengan kezaliman akan berada dalam kerugian. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang mesti bersedia secara praktikal untuk accountability mereka dengan memenuhi hak-hak Allah yang Maha Tinggi dan hak-hak manusia. Yang terakhir ini penting untuk diingati, kerana sesetengahnya sering mengabaikan kepentingan melayan orang lain mengikut ajaran Islam dan masih percaya mereka akan berjaya pada hari penghakiman. Orang yang zalim tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga korbannya memaafkan mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak berbuat demikian, yang merupakan hasil yang paling mungkin, kerana orang tidak begitu belas kasihan, maka orang yang zalim akan dipaksa untuk memberikan perbuatan baik mereka kepada mangsa mereka dan jika perlu, orang yang zalim akan mengambil dosa mangsa mereka, sehingga keadilan ditegakkan. Ini mungkin menyebabkan orang yang zalim itu dihumbankan ke dalam neraka pada hari kiamat, walaupun mereka menunaikan hak Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Ayat utama juga mengingatkan seseorang untuk mempertanggungjawabkan diri mereka di dunia ini, berkenaan dengan perbuatan dan ucapan mereka, kerana mereka akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sesiapa yang mempertanggungjawabkan dirinya di dunia ini, melalui muhasabah diri dan usaha yang ikhlas untuk memperbaiki tingkah laku mereka terhadap Allah yang Maha Agung dan makhluk, dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam, akan mendapat ketenangan di dunia dan perhitungan yang mudah. Hari penghakiman, kerana muhasabah diri mereka mendorong mereka untuk mempersiapkan diri secara praktikal untuk hari penghakiman, yang melibatkan penggunaan berkat-berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, orang yang gagal menilai tindakan mereka melalui muhasabah diri tidak akan membetulkan tindakan dan percakapan mereka dan oleh itu akan semakin sesat dengan peredaran masa. Ini akan menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, yang membawa kepada kehidupan yang sukar di dunia dan hisab yang berat dan sukar di akhirat. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan.
Ayat ini juga menunjukkan bahawa keamanan dalam mana-mana masyarakat di dunia ini tidak mungkin dicapai tanpa kepercayaan dan rasa takut akan pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat. Walaupun undang-undang sesebuah masyarakat cukup ketat untuk menghalang sesetengah daripada melakukan jenayah, hakikatnya akan sentiasa ada orang yang akan tetap melakukan jenayah apabila mereka percaya mereka boleh terlepas daripada bertanggungjawab oleh undang-undang, seperti melalui rasuah atau mengelak polis. Aspek lain yang memastikan masyarakat yang aman adalah kepercayaan dan ketakutan seseorang terhadap accountability mereka pada hari penghakiman, sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Orang yang dapat mengelak penguasa duniawi akan terhalang dari kejahatan dan menzalimi orang lain melalui ketakutan ini, kerana mereka tahu mereka tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan dan kekuasaan Allah, yang Maha Tinggi, Raja dan Pemilik Hari Penghakiman. Menerima Allah, yang Maha Tinggi, sebagai satu-satunya penguasa adalah penerimaan tidak langsung kehambaan seseorang kepadanya. Intipati kehambaan adalah dengan ikhlas mentaati Tuhan dalam setiap situasi, dengan menggunakan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Memilih cara hidup yang bertentangan dengan cara ini, menafikan dakwaan seseorang tentang kehambaan kepada Allah yang Maha Tinggi. Seorang hamba yang sejati hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Seorang hamba juga akan menerima pilihan dan ketetapan guru bijaksana dan adil berkenaan dengan diri mereka sendiri dan orang yang mereka sayangi, kerana mengetahui Dia sahaja yang memilih yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di samping itu, sebagai kedaulatan adalah milik Allah, yang Maha Tinggi, semata-mata, seseorang mesti ingat bahawa mereka tidak akan mendapat kejayaan jika mereka mematuhi orang lain, kerana penciptaan tidak dapat melindungi mereka daripada raja. Bab 14 Ibrahim, ayat 42. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dia hanya menangguhkan mereka pada hari ketika mata memandang, dengan ngeri. Manakala, orang yang ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, yang berdaulat, akan dilindungi daripada kesan negatif ciptaan, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Ayat ini juga menghapuskan sikap bodoh menganggap seseorang akan berdamai dengan Allah, yang Maha Tinggi, pada hari penghakiman, setelah mereka menjalani kehidupan menderhaka kepadanya. Hari kiamat adalah hari pembalasan, bukan hari perdamaian atau hari peluang kedua. Dunia adalah tempat amal sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Seseorang itu tidak boleh tertipu dengan berfikir bahawa mereka boleh hidup mengikut kod tingkah laku berdasarkan keinginan, media sosial, fashion dan budaya mereka sendiri dan masih menganggap mereka akan memperoleh kejayaan pada hari penghakiman. Ini tidak lain hanyalah angan-angan yang tidak ada nilainya dalam Islam. Berharap kepada Allah yang Maha Tinggi sentiasa terikat dengan ketaatannya. Maksudnya, orang yang ikhlas berusaha untuk mentaatinya, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang benar-benar berharap Allah Ta'ala mengampuni kesalahan mereka dan membalasnya dengan syurga. Ayat berikut jelas menunjukkan bahawa seseorang mesti membawa Islam ke hari pembalasan, bukan hanya iman dalaman. Islam adalah tata kelakuan praktikal yang mempengaruhi cara seseorang menggunakan setiap nikmat yang telah diberikan, ia bukan sekadar kepercayaan dalaman. Ini telah dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Berfikir sebaliknya hanya membawa kepada angan-angan dan kerugian besar di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 85. Barang siapa mencari jalan selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripada mereka, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat utama juga menunjukkan kepentingan kepastian iman. Ayat tersebut tidak menyatakan bahawa Allah yang Maha Tinggi akan menjadi penguasa hari pembalasan,
sebaliknya menyatakan dia sudah menjadi penguasa hari pembalasan, walaupun hari pembalasan belum berlaku. Ini menunjukkan bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku seolah-olah ia telah berlaku. Seorang Muslim mesti menerima kepastian ini sehubungan dengan hari penghakiman, supaya mereka secara praktikal mempersiapkannya, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Orang yang lemah imannya, secara lisan menyatakan keyakinannya kepada hari kiamat tetapi mereka tidak memperlihatkannya melalui perbuatannya. Keyakinan iman diperoleh apabila seseorang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga hakikat dunia ini, tujuan mereka dan kebenaran lain yang disebutkan di dalamnya menjadi jelas kepada mereka. Kejelasan ini akan membawa kepada kepastian iman dan ini akan memastikan seseorang itu boleh hidup dengan cara yang memastikan mereka mencapai keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat utama, Allah Ta'ala hanya menyebut kedaulatannya yang lengkap dan eksklusif pada hari penghakiman, walaupun kedaulatannya atas dunia material ini juga. Ini menunjukkan bahawa seseorang mesti mengutamakan persiapan untuk hari kiamat daripada mengumpulkan, menimbun dan menikmati perkara-perkara duniawi. Misi seorang Muslim di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri secara praktikal untuk pertemuan mereka dengan Allah Ta'ala. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Orang yang berkelakuan seperti ini akan diberikan keamanan di kedua-dua dunia, kerana mereka memenuhi tujuan mereka di dunia ini. Tetapi orang yang gagal memenuhi tujuan ini akan mengamalkan kehidupan yang sia-sia dan tidak bermakna tanpa sebarang ketenangan fikiran atau badan yang sebenar, walaupun mereka mempunyai saat-saat keseronokan dan hiburan, kerana perkara duniawi mereka akan menjadi sumber tekanan dan kebimbangan bagi mereka. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan, kemudian, menangis banyak-banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Ayat ini juga menghalang seseorang daripada mengamalkan kepercayaan bodoh bahawa kerana mereka tidak menyedari akibat perbuatan mereka di dunia ini, bermakna mereka tidak akan menghadapinya sama sekali. Setiap orang akan menghadapi akibat dari tindakan mereka di kedua-dua dunia. Di dunia ini, akibatnya selalunya halus dan oleh itu orang yang lalai gagal menghubungkan kesukaran yang dihadapi mereka, seperti kebimbangan, tekanan dan kemurungan, dengan tindakan mereka yang tidak taat. Sedangkan, pada hari kiamat, akibat dari perbuatan seseorang akan menjadi jelas. Oleh itu, seseorang mesti menganggap segala yang berlaku dalam kehidupan mereka sebagai mesej daripada Allah yang Maha Tinggi dan sebagai akibat dari tindakan mereka dan jika perlu, mereka harus bertaubat dan mengubah tingkah laku mereka. Seseorang mesti menggunakan peluang kedua ini sebelum mereka mencapai hari penghakiman, di mana Raja tidak akan memberi mereka peluang kedua lagi dan mereka akan menghadapi akibat penuh dari tindakan mereka. Ayat utama juga menunjukkan bahawa sebagai hari pembalasan pasti berlaku, seseorang harus secara praktikal mempersiapkannya dengan mengamalkan gaya hidup yang sederhana. Ini melibatkan usaha di dunia ini mengikut kemampuan dan tanggungjawab seseorang dan seboleh-bolehnya menghindari perkara yang membazir, boros dan sia-sia. Perlu diingat bahawa semakin lama accountability mereka, semakin banyak tekanan dan kesukaran yang akan mereka hadapi, walaupun mereka tidak dihantar ke neraka. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 103. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa sesiapa yang telah diperiksa amalannya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat akan dihukum. Menjalani kehidupan yang sederhana menghalang seseorang daripada kesibukan yang tidak perlu, dengan itu memperoleh ketenangan jiwa dan badan serta perhitungan yang mudah pada hari kiamat. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118, bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman. 5 sifat ketuhanan disebutkan dalam ayat-ayat pembukaan surah ini. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2-4. Allah,
Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penguasa hari pembalasan. Allah Ta'ala adalah Tuhan sekalian alam kerana Dia menciptakan, memelihara dan memelihara seluruh makhluk. Dia Maha Pengasih dan Penyayang kerana Dia memudahkan segalanya bagi makhluk, memaafkan kesalahan mereka, menerima taubat mereka yang tulus dan membimbing mereka ke arah yang terbaik untuk mereka di kedua-dua dunia. Dialah penguasa hari pembalasan, kerana Dia akan menilai perbuatan manusia dengan cara yang adil dan penuh belas kasihan. Apabila seseorang memahami 5 sifat ketuhanan ini, menjadi jelas bahawa tidak ada yang berhak disembah dan ditaati melainkan Allah Ta'ala. Kesaksian ini diwujudkan dengan menggunakan berkat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, hari pembalasan adalah sesuatu yang mesti berlaku, walaupun mengikut logik. Jika seseorang memerhatikan langit dan bumi, mereka akan mengenal pasti dengan jelas banyak contoh sistem yang seimbang. Contohnya, matahari berada pada jarak yang seimbang dan sempurna dari bumi. Sekiranya matahari berada pada jarak yang berbeza dari bumi, bumi boleh didiami. Kitaran air adalah satu lagi contoh sistem seimbang sempurna. Ia melibatkan penyejatan air dari laut dan lautan ke atmosfera yang kemudiannya terpeluap untuk menghasilkan hujan. Sistem ini penting untuk kehidupan di bumi. Bumi itu sendiri dicipta dengan cara yang seimbang. Di satu pihak, ia membolehkan benih yang lemah tumbuh dan menembusi permukaannya untuk menyediakan peruntukan untuk penciptaan. Sebaliknya, bumi sangat padat sehingga bangunan tinggi boleh dibina di atasnya, yang penting untuk kemajuan. Jika seseorang memerhati lautan, mereka akan mengenal pasti sistem yang seimbang dengan sempurna. Ketumpatan air yang seimbang membolehkan kapal besar berlayar di permukaannya, yang diperlukan untuk berdagang dan mengembara, sambil membenarkan hidupan laut berkembang maju di dalamnya. Tetapi ada satu perkara utama yang tidak seimbang di dunia ini, perbuatan orang. Seseorang sering memerhatikan bagaimana penindas terlepas daripada hukuman di dunia ini. Sebaliknya, terdapat banyak orang yang menghadapi penganiayaan dan kesukaran lain dengan kesabaran tetapi tidak menerima ganjaran penuh yang sepatutnya. Ramai orang Islam yang ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, sering menghadapi ujian di dunia ini dan hanya menerima sebahagian kecil daripada pahala mereka, sedangkan mereka yang secara terang-terangan menderhaka kepada Allah, yang Maha Agung, menikmati kemewahan dunia ini dan dalam beberapa keadaan menghadapi sedikit kesulitan. Allah, yang Maha Tinggi, tidak akan menubuhkan banyak sistem yang seimbang dengan sempurna di alam semesta tetapi mengabaikan ketidakseimbangan yang terdapat dalam tindakan manusia. Mengimbangi tindakan orang jelas tidak berlaku di dunia ini, oleh itu ia mesti berlaku pada masa yang lain, hari pembalasan. Allah, yang Maha Tinggi, dapat memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya di dunia ini. Tetapi salah satu hikmah di sebalik tidak berbuat demikian ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Maksudnya, daripada segera menghukum seseorang mengikut perbuatannya, Allah Ta'ala memberi banyak peluang supaya mereka bertaubat dan memperbaiki kelakuannya dengan ikhlas. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan surah 35 Fatih, ayat 45. Dan sekiranya Allah menimpakan kesalahan kepada manusia atas apa yang mereka usahakan, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atasnya bumi sesuatu makhluk. Tetapi Dia menangguhkan mereka untuk tempo yang ditentukan. Dan apabila tiba masanya, maka sesungguhnya Allah sentiasa melihat hamba-hambanya. Dia tidak memberi ganjaran sepenuhnya kepada orang yang berbuat baik di dunia ini, kerana dunia ini bukanlah syurga. Selain itu, percaya kepada yang gaib, ganjaran yang lengkap menanti seorang Muslim di akhirat, adalah aspek penting dalam Islam. Sebenarnya kepercayaan kepada yang gaib skim yang menjadikan iman itu istimewa. Percaya kepada sesuatu yang tidak tersembunyi dan boleh dilihat melalui panca indera, seperti menerima ganjaran penuh di dunia material ini, tidaklah begitu istimewa. Agar hari penghakiman bermula, dunia material ini mesti sampai ke penghujungnya.
Ini kerana hukuman dan ganjaran hanya boleh diberikan setelah semua orang selesai melakukan perbuatan itu. Oleh itu, hari pembalasan mesti berlaku mengikut tanda-tanda di alam semesta dan hanya akan berlaku apabila dunia ini berakhir. Bab 1, Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sebagaimana Allah yang Maha Agung, mencipta, memelihara dan memelihara makhluk, Dia sahaja yang layak disembah dan ditaati. Ibadah melampaui ibadah, seperti solat atau membaca Al-Quran. Hakikat ibadah adalah ketaatan. Artinya, mentaati Allah Ta'ala dalam setiap keadaan yang dihadapi dan setiap keberkatan telah dianugerahkan, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang tidak berkelakuan seperti ini, dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan betul, walaupun mereka solat dan berpuasa. Kerana Allah, yang Maha Tinggi, tidak memerintahkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, Ia tidak meninggalkan seseorang itu tanpa alasan jika mereka gagal untuk beribadah dan mentaatinya dengan ikhlas dengan cara ini. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh kerana struktur ayat utama menyebut Allah Ta'ala sebelum beribadah, adalah penting bahawa ibadah seseorang itu ikhlas kerana Allah Ta'ala dan bukan untuk perkara duniawi. Adalah terpuji untuk menyembah Allah Ta'ala kerana perkara-perkara yang ditunjukkan dalam ajaran Islam, seperti syurga, tetapi seseorang harus menghindari menyembahnya demi perkara-perkara duniawi yang lain. Oleh kerana rabun jauh dan kurang pengetahuan, seseorang tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Oleh itu, adalah lebih baik untuk mengelak daripada menyembah Allah, yang Maha Tinggi, untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi, sedangkan seseorang tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Di samping itu, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala kerana perkara duniawi akan sering merasa kecewa jika tidak memperoleh apa yang diingini. Ini boleh menyebabkan seseorang itu mentaati dan menyembah Allah Ta'ala di tepi, di mana mereka hanya reda apabila keinginan mereka dipenuhi dan menjadi mara apabila ini tidak berlaku. Orang ini tidak menyembah selain hawa nafsunya, walaupun dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah. Kata ganti orang kedua yang digunakan di sini menunjukkan bahawa seseorang harus berusaha untuk mencapai tahap kecemerlangan iman, di mana mereka menyembah Allah, yang Maha Tinggi, seolah-olah mereka dapat memerhatikan Dia yang memerhati mereka. Ini telah dibincangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Ini dicapai melalui pemerolehan dan amal ilmu Islam, yang seterusnya membawa kepada kepastian iman. Apabila seseorang mencapai tahap ini, mereka akan jarang melakukan dosa dan mereka akan berusaha menggunakan semua nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah, yang Maha Tinggi, kerana mereka sentiasa menyedari penglihatan ketuhanan Allah, yang Maha Tinggi. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Perkataan Arab yang digunakan dalam ayat ini untuk meminta pertolongan merujuk kepada apabila seseorang meletakkan usaha mereka sepenuhnya dalam situasi kemudian mencari dan mengharapkan bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak boleh mengamalkan sikap malas yang mana mereka gagal untuk berusaha dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dan masih mengharapkan pertolongannya. Ini tidak lain hanyalah angan-angan yang tidak ada nilainya dalam Islam. Islam mempunyai falsafah yang mudah, seseorang akan menerima mengikut usaha mereka. Jika mereka berusaha sedikit untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, maka mereka tidak seharusnya mengharapkan banyak sokongan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Bab 53 An-Najm, ayat 39. Dan bahwasanya tidak ada bagi manusia melainkan kebaikan yang diusahakannya. Permintaan bantuan dalam ayat utama yang dibincangkan telah dibiarkan umum dan bukannya khusus.
Ini menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh meminta perkara duniawi tertentu daripada Allah Ta'ala, kerana mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Tidak kira berapa banyak pengalaman atau pengetahuan yang ada pada seseorang, mereka akan sentiasa menjadi sangat rabun dan tidak mengetahui hasil dan akibat daripada pilihan dan keinginan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu, orang yang berakal hanya akan meminta pertolongan ilahi untuk perkara-perkara yang telah dianjurkan oleh Islam, seperti mencari syurga dan mengelakkan meminta bantuan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi tertentu. Seorang Muslim mesti yakin bahawa Allah Ta'ala hanya akan menentukan yang terbaik untuk mereka dan orang tersayang. Bab 9 At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, kami sekali-kali tidak akan ditimpa melainkan dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Amanah ini diperoleh melalui kepastian iman, yang diperoleh melalui pembelajaran dan amal ilmu Islam. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ini juga mendorong seseorang untuk menggunakan cara yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala menurut ajaran Islam dan kemudian bergantung kepada pertolongan Allah Ta'ala dalam semua urusan mereka. Seseorang harus mengelak daripada bergantung pada orang sebanyak mungkin kerana orang sering mengecewakan satu sama lain. Apabila seseorang terlalu bergantung kepada orang lain, seperti saudara mara mereka, mereka akhirnya akan dikecewakan oleh mereka kerana tidak ada orang yang sempurna. Ini boleh membawa kepada kepahitan dan keretakan hubungan antara orang dan ia boleh mendorong seseorang untuk mengelak daripada memenuhi hak orang lain. Orang yang secara praktikal berusaha dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dengan menggunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya dan kemudian bergantung pada pertolongannya akan mendapat petunjuk dengan betul melalui semua situasi, walaupun ini tidak jelas baginya. Mereka Bab 65 At-Talaq, ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia baginya. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Oleh kerana bentuk jamak digunakan untuk manusia, ia menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh berbangga dengan ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Agung, kerana mereka hanyalah seorang di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas dan berbakti yang tak terhitung jumlahnya, seperti para malaikat. Seorang Muslim mesti tetap bersyukur kerana mereka telah diberi ilham, keupayaan, peluang dan kekuatan untuk mentaati Allah. Mereka mesti menunjukkan rasa syukur ini dengan terus ikhlas mentaatinya dalam apa jua keadaan. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Ini membawa kepada lebih banyak keberkatan di kedua-dua dunia. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ayat utama juga menunjukkan syarat untuk mendapatkan sokongan dan pertolongan ilahi dalam semua urusan seseorang, ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredainya. Sesiapa yang mentaati Allah Ta'ala akan diberi kuasa olehnya untuk berjaya mengatasi setiap keadaan yang mereka hadapi, yang melibatkan kesabaran semasa susah dan bersyukur ketika senang, dan mereka akan diberi perlindungannya di kedua-dua dunia. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Setiap orang mengalami 3 keadaan: masa lalu, sekarang dan masa depan. Berkenaan dengan masa lalu dan masa kini, ayat 2 dan 3 surah 1 Al-Fatihah mengingatkan umat Islam bahawa mereka berhutang segala-galanya kepada Allah yang Maha Agung, kerana Dia sahaja yang menciptakan, memelihara dan memberi mereka rezeki. Dia sahaja yang dapat mengampuni dosa-dosa masa lalu seseorang dan membimbing mereka pada masa kini dan akan datang kepada apa yang bermanfaat untuk mereka di kedua-dua dunia. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2-3. Segala puji bagi Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ayat 4 surah 1 Al-Fatihah menunjukkan bahawa kerana tidak ada yang dapat menolong seseorang pada hari kiamat kecuali Allah Ta'ala, mereka bergantung sepenuhnya kepadanya pada hari yang tidak dapat dielakkan ini. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa setiap orang bergantung sepenuhnya kepada Allah Ta'ala di semua negeri mereka. Ayat utama yang dibincangkan melengkapkan ini dengan menyatakan bahawa hanya Allah, yang Maha Tinggi, layak untuk ditaati dan disembah dan seseorang hanya boleh mendapatkan pertolongan dalam setiap keadaan daripadanya sahaja. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Oleh itu, jika seorang Muslim ingin mendapatkan pertolongan dan keberkatan ilahi dalam setiap keadaan yang mereka alami, masa lalu, sekarang dan akan datang, mereka mesti tulus mentaati Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini juga menunjukkan bahawa tujuan penciptaan seseorang adalah untuk mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tujuan penciptaan seseorang adalah untuk mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Seseorang mesti mengingati ini apabila mereka meminta pertolongan daripada Allah, yang Maha Tinggi, dengan mendapatkan perkara dunia yang mereka inginkan. Bermaksud, usaha seseorang di dunia ini untuk mendapatkan harta dunia, seperti rezeki, hendaklah dilakukan dengan matlamat untuk mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas, kerana ini adalah tujuan mereka. Ini dicapai apabila seseorang dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Boleh dikatakan, matlamat terbesar yang ingin dicapai oleh seseorang di dunia ini, yang memerlukan pertolongan Allah Ta'ala, ialah ketenangan jiwa dan badan. Orang ramai boleh mencari ini di pelbagai tempat, seperti kekayaan atau kemasyhuran atau keluarga, namun matlamat utama dalam setiap kes adalah untuk mendapatkan ketenangan fikiran dan badan. Ayat utama menjelaskan bahawa seseorang tidak akan mencapai matlamat utama ini, atau yang lain, jika mereka gagal untuk mentaati Allah dengan ikhlas. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai dengan ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, akan menghalang mereka daripada ketenangan fikiran, kerana kedamaian ini tidak terletak pada memenuhi semua keinginan seseorang. Agama bertujuan untuk menghilangkan beban tekanan, kebimbangan dan gangguan mental lain yang merupakan akibat dari usaha untuk memenuhi semua keinginan seseorang di dunia ini. Agama bertujuan untuk meletakkan seseorang pada kod tingkah laku yang sihat, seperti seorang doktor meletakkan pesakit mereka pada pelan diet yang sihat. Ia tidak memerlukan seorang jenius untuk mengetahui bahawa jika pesakit ini mengabaikan nasihat doktor mereka dan sebaliknya menuruti semua keinginan mereka, mereka akan berakhir dengan kesihatan mental dan fizikal yang lemah, seperti diabetes, darah tinggi, kegagalan jantung, kemurungan DLL. Manakala, orang yang mengikut rancangan doktornya, walaupun ia menghalang mereka daripada memenuhi semua keinginan mereka, akan memperoleh minda dan badan yang sihat. Begitu juga, orang yang mengikut tata susila Islam akan mencapai ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Bentuk jamak yang digunakan menunjukkan kepentingan perpaduan. Ini bermakna bahawa umat Islam mesti bersatu dalam satu tata kelakuan yang menggariskan cara menyembah dan mentaati Allah,
yang Maha Agung, dan cara memohon pertolongannya dalam semua urusan mereka. Ketua kumpulan yang bersatu ini adalah yang terpilih dari kalangan makhluk, Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan surah 33 Al-Ahzab, ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Dan surah 59 Al-Hasyr, ayat 7. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh cuba untuk mencorak haluan mereka sendiri berkenaan dengan urusan duniawi atau agama mereka dan sebaliknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah ini akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 85. Dan barang siapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat utama juga menunjukkan bahawa pertolongan mesti dipohon daripada Allah, yang Maha Tinggi, semata-mata, melalui ketaatannya yang ikhlas, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredainya. Pertolongan orang lain hanya boleh dicari apabila ia berjalan selari dengan ajaran Islam, kerana dunia ini telah dicipta dengan cara yang memerlukan antara satu sama lain. Tetapi seseorang harus menghindari kepribadian agama yang bertindak sebagai penghalang antara Allah, yang Maha Mulia, dan manusia dan mengharapkan orang ramai mencium tangan mereka dan mematuhi mereka tanpa ragu-ragu supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan Allah, yang Maha Tinggi, bagi pihak mereka. Ini adalah kesesatan, kerana Nabi-Nabi bukanlah penghalang antara Allah, yang Maha Tinggi, dan makhluk. Mereka adalah pembimbing, yang menunjukkan jalan yang menuju kepada Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya, mereka mengajar manusia bagaimana cara untuk mendapatkan keredaan Allah, dan mereka tidak mengajar dan tidak mengharapkan orang lain untuk menyenangkan mereka. Inilah perbezaan antara pembimbing rohani yang tulen dan mereka yang bertindak sebagai penghalang dan penjaga pintu antara Allah, yang Maha Tinggi, dan manusia. Bab 1, Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan perkara yang paling penting seseorang mesti meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Oleh itu, ini mengingatkan umat Islam bahawa matlamat utama mereka di dunia ini bukanlah untuk dibimbing kepada perkara duniawi, seperti harta dan kuasa, tetapi sebaliknya berusaha untuk mencapai petunjuk yang akan memastikan mereka memperoleh ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia. Ini hanya dicapai apabila seseorang menempuh jalan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ini adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Tetapi adalah penting untuk ambil perhatian bahawa laluan hanya berguna apabila seseorang melaluinya. Sekadar mempercayai jalan itu wujud dan mempunyai pengetahuan tentang jalan itu tidak cukup baik untuk sampai ke destinasi yang diingini. Seseorang mesti secara praktikal menyusuri laluan untuk sampai ke destinasi yang diingini. Oleh itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, seseorang mesti secara praktikal belajar dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberinya kehidupan yang baik. Ayat utama juga mengingatkan seseorang bahawa hidayah yang benar hanya mungkin melalui rahmat Allah Ta'ala.
Mengingati ini akan menghalang seseorang daripada mengamalkan kesombongan, nilai atom yang cukup untuk membawanya ke neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kerana doa ini telah diletakkan di dalam bab pertama Al-Quran, ia menunjukkan bahawa jalan yang lurus adalah apa yang mengikutinya, yang bermaksud Al-Quran. Oleh itu, seseorang tidak boleh percaya bahawa kerana Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, ia tidak lagi digunakan dalam dunia moden. Petunjuk dalam Al-Quran dan seterusnya, panduan dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah abadi kerana ia disesuaikan dengan sifat dan hakikat manusia. Walaupun dunia berubah mengikut peredaran masa, seperti teknologi, bahasa dan budaya, namun hakikat dan fitrah manusia akan sentiasa sama. Emosi, sikap, mentaliti, corak tingkah laku, keinginan, keperluan dan kehendak manusia sentiasa sama dan hanya boleh berubah jika manusia berkembang menjadi spesies perbezaan. Oleh kerana ini tidak akan pernah berlaku, maka petunjuk Al-Quran, yang bertujuan untuk fitrah manusia, oleh itu kekal abadi. Ini adalah sesuatu yang menjadi jelas kepada sesiapa yang mempelajari ajarannya. Oleh itu, seseorang mesti berusaha dengan ikhlas untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW, agar mereka menerapkan ajaran ini ke dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini membawa kepada ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah kehidupan yang seimbang di mana seseorang menunaikan kewajipannya kepada Allah Ta'ala dan manusia serta menikmati kenikmatan yang halal di dunia ini. Tetapi kerana untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang dengan sempurna adalah sukar, seseorang harus sentiasa bersandar kepada menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, daripada menikmati keseronokan yang halal di dunia ini. Ini akan memastikan seseorang itu kekal dalam zon selamat, walaupun kadang-kadang tersandung dan melakukan dosa. Sedangkan orang yang berlebih-lebihan dengan kenikmatan yang halal akan lebih cenderung melakukan dosa dan tersasar dari jalan yang benar. Surah 87 Al-Alaq, ayat 16-17. Tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pada hari kiamat, manusia akan diperintahkan untuk menyeberangi jambatan yang akan didirikan di atas neraka. Orang yang berjaya melintasinya akan sampai ke syurga dan sesiapa yang tidak akan jatuh ke dalam neraka. Jambatan hari kiamat telah banyak dibincangkan dalam hadis, seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6573. Hadis ini memberi amaran bahawa manusia akan menghadapi kesukaran di atas jambatan ini mengikut amalan mereka. Sebahagian akan dicampakkan ke dalam neraka kerana amalan mereka dan sebahagian lagi akan ditimpa siksaan dan kesukaran yang besar sebelum mereka menyeberangi jambatan dan sampai ke syurga. Orang lain akan menghadapi lebih sedikit kesukaran dan mereka yang ikhlas mentaati Allah, yang Maha Agung, akan dilindungi daripada bahaya. Perkara yang perlu diingat ialah setiap orang akan menyeberangi tisyen hari kiamat mengikut ketepatan mereka menempuh jalan yang lurus di dunia ini. Orang yang berjalan di jalan yang lurus di dunia ini, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, akan mendapat perlindungan daripada segala bahaya apabila mereka tidak melintasi tisyen hari penghakiman. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi orang-orang yang tersasar dari jalan yang lurus di dunia ini, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan,
akan menghadapi kesukaran apabila mereka tidak melintasi tishan hari kiamat. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Walaupun seorang Muslim menunaikan semua kewajipan mereka terhadap Allah, yang Maha Mulia, dan makhluk, mereka tetap bersungguh-sungguh memohon petunjuk yang benar melalui ayat utama yang dibincangkan. Ini menunjukkan pentingnya memperkukuh iman seseorang secara berperingkat. Ini akan memastikan seseorang mengekalkan ketaatan mereka yang tulus kepada Allah, yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Mengukuhkan iman seseorang melibatkan pembelajaran dan amalan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Oleh kerana doa ini dalam bentuk jama', ia menunjukkan bahawa seseorang itu bukan sahaja harus mengambil berat tentang petunjuk mereka sendiri tetapi juga membantu orang lain untuk mencapai jalan yang lurus, seperti tanggungan mereka. Ibu bapa haruslah memberi contoh supaya mereka dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan yang lurus. Seseorang itu hendaklah dengan lembut memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran mengikut ajaran Islam untuk membantu orang lain mencapai dan tetap teguh di atas jalan yang lurus. Bentuk jamak juga menunjukkan kepentingan persahabatan, kerana sahabat seseorang mempunyai kesan langsung pada jalan yang mereka ambil di dunia ini. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Seseorang pasti akan mengamalkan ciri-ciri yang jelas dan halus, positif atau negatif sahabat mereka, yang akan secara langsung mempengaruhi jalan yang mereka ambil dalam kehidupan. Oleh itu, seseorang mesti memastikan mereka mengamalkan pergaulan yang betul supaya mereka digalakkan untuk berusaha ke jalan yang lurus, yang akarnya adalah ketaatan yang ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi. Surah 25 Al-Furqan, ayat 27-28. Dan pada hari orang yang zalim menggigit tangannya, dengan penyesalan, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku. Alangkah baiknya aku tidak mengambil yang itu sebagai teman. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala telah memberikan setiap orang kemampuan untuk mengenali dan mengikuti petunjuk yang benar. Bab 20 Taha, ayat 50. Dia berkata, Tuhan kami ialah Dia yang telah memberikan bentuknya pada tiap-tiap sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Tetapi seseorang boleh merosakkan potensi ini untuk mengenali dan mengikuti petunjuk yang betul melalui kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Surah 5 Al-Maidah, ayat 51. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oleh itu, seseorang bukan sahaja mesti berdoa untuk bimbingan yang betul tetapi menyokong ini melalui tindakan. Seseorang itu hendaklah berusaha dengan ikhlas untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, yang cabangnya adalah menzalimi manusia. Jika seseorang gagal secara praktikal menyokong doa mereka, maka kata-kata mereka tidak akan mempunyai berat atau makna yang sebenar. Bab 35 Fatih, ayat 10. Kepada nyala naik perkataan yang baik, dan amal soleh meninggi anya. Tetapi orang-orang yang merancang kejahatan akan mendapat azab yang berat, dan tipu daya mereka itu akan binasa. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat menekankan bacaan surah 1 Al-Fatihah dalam setiap rakaat solat. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 910. Ini menunjukkan bahawa seseorang mesti sentiasa mengingatkan dirinya tentang tujuan utama mereka, untuk mencari dan menempuh jalan yang lurus, yang membawa kepada ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Peringatan tetap ini penting kerana orang sering lalai dan sibuk dengan perkara duniawi. Ini adalah salah satu sebab mengapa solat fardu 5 waktu tersebar sepanjang hari.
Oleh itu, seseorang itu mesti sentiasa secara lisan dan praktikal mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang tujuan akhir mereka dengan mengambil sedikit masa dari hari sibuk mereka untuk belajar dan bertindak berdasarkan ilmu Islam supaya mereka memenuhi tujuan mereka. Tujuan ini hanya terpenuhi apabila seseorang dengan tulus mentaati Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad. Selawat ke atasnya. Bab 1, Al-Fatihah, ayat 7 dari 7. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bahagian pertama ayat ini disambungkan kepada surah 4 An-Nisa, ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Ini menjelaskan bahawa seseorang hanya akan mendapat petunjuk yang benar apabila mereka benar-benar taat kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Di samping itu, untuk mengenali jalan yang betul dan lurus yang ditempuh oleh para nabi, seseorang itu mesti mengkaji kehidupan mereka dan bertindak mengikut ajaran mereka. Inilah sebabnya mengapa nabi-nabi, dibincangkan secara meluas dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Adalah penting untuk diperhatikan, seseorang itu tidak boleh mengkaji kehidupan mereka demi hiburan, seperti mempelajari kisah-kisah menarik dan ajaib tentang mereka. Seseorang mesti belajar tentang kehidupan mereka untuk mendapatkan bimbingan daripada mereka, supaya mereka dapat menempuh jalan lurus yang sama seperti yang mereka tempuh. Bab 6 Al-An'am, ayat 89-90. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ambillah contoh dari petunjuk mereka. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 7. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Memandangkan ilham, kekuatan, pengetahuan dan peluang untuk mendapatkan bimbingan yang betul semuanya datang daripada Allah yang Maha Tinggi. Seseorang itu tidak boleh berbangga. Kesombongan hanya mendorong seseorang untuk memandang rendah orang lain dan menolak kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Kesombongan hanya akan membawa seseorang keluar dari jalan yang lurus dan menyebabkan mereka masuk neraka dan oleh itu mesti dielakkan. Ayat utama juga menunjukkan bahawa nikmat Allah yang sebenar-benarnya adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Ini hanya diperoleh melalui ketaatannya, yang melibatkan penggunaan berkat-berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya. Seseorang tidak boleh tertipu untuk mempercayai perkara duniawi, seperti harta dan keluarga, adalah rahmat jika mereka gagal menggunakannya dengan betul. Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 55-56. Apakah mereka menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak? Adakah kerana kami segerakan untuk mereka perkara-perkara yang baik? Sebaliknya, mereka tidak menyadari. Sesiapa yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan mendapati bahawa mereka menjadi punca tekanan dan kesengsaraan bagi mereka di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Adalah penting untuk memahami perbezaan antara perkara duniawi yang baik dan buruk supaya seseorang dapat memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul supaya mereka mendapat ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 7. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai.
Mereka yang mendapat kemurkaan ilahi termasuk mereka yang menyalahgunakan ilmu ketuhanan yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan perkara duniawi, seperti kekayaan dan kuasa. Mereka berniat buruk dan akibatnya mereka tidak mendapat pahala dari Allah Ta'ala atas amal-amal soleh yang mereka lakukan. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154, memberi amaran bahawa orang yang beramal soleh kerana orang lain akan diperintahkan untuk memungut pahala mereka pada hari kiamat daripada orang yang mereka amalkan, yang pada hakikatnya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Oleh itu, seorang Muslim mesti mengelakkan akibat ini dengan memastikan niat mereka, apabila beramal, adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Tanda ini ialah mereka tidak boleh mengharapkan atau mengharapkan terima kasih daripada orang. Di samping itu, seorang Muslim mesti berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah SWT, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredainya. Mendakwa Islam dengan lidah dan gagal menyokongnya dengan tindakan membawa kepada kemurkaan ilahi. Bab 61 As-Saf, ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah ialah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 7. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini termasuk mereka yang mengelak daripada mencari dan memenuhi tujuan penciptaan mereka dan sebaliknya hidup tanpa matlamat di dunia ini di mana mereka hanya berusaha untuk memenuhi keinginan mereka, satu demi satu. Akibatnya, mereka mengukir jalan mereka sendiri dalam kehidupan dengan itu menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, yang membawa kepada tekanan dan masalah lebih lanjut bagi mereka di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Umat Islam mengelakkan sikap dan akibat ini dengan ikhlas berusaha untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ilmu Islam supaya mereka mengenali dan memenuhi tujuan mereka. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan ini hanya terpenuhi apabila seseorang tulus mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tujuan ini melampaui kewajipan asas yang wajib dalam Islam. Memenuhi tujuan penciptaan membawa kepada ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 7. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Laluan hidup seseorang ditentukan oleh syarikat yang mereka simpan. Setiap orang dipengaruhi secara positif atau negatif dan nampaknya atau kehalusan oleh sahabat mereka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5534. Oleh itu seseorang mesti memastikan mereka memilih para sahabat yang menggalakkan mereka untuk menggunakan nikmat yang telah mereka kurniakan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Kebenaran pahit yang mesti diterima oleh semua orang ialah hanya kerana seseorang tidak mengamalkan watak jahat, itu tidak bermakna mereka layak untuk berkawan. Selain itu, sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4031, memberi amaran bahawa seseorang yang meniru sekumpulan manusia dikira sebagai salah seorang daripada mereka. Oleh itu, seseorang mesti secara praktikal menyokong dakwaan lisan mereka untuk mengasihi orang-orang yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, seperti Nabi-Nabi, dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dengan mengikuti mereka.
Jika mereka meniru dua kumpulan lain yang disebut dalam ayat utama yang dibincangkan, maka mereka akan dikira sebagai salah seorang daripada mereka, tanpa mengira dakwaan lisan mereka. Ayat utama menimbulkan ketakutan dan harapan dalam diri seorang Muslim. Harapan terletak pada hakikat bahawa apabila seseorang tulus mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Mereka akan terpelihara dari kesesatan dan diberikan nikmat di kedua-dua dunia. Sedangkan, ketakutan terletak pada hakikat bahawa jika seseorang gagal untuk ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, mereka akan menghadapi kemurkaan ilahi dan mereka tidak akan dilindungi dari kesesatan. Keseimbangan antara ketakutan dan harapan adalah penting, kerana harapan mendorong seseorang untuk taat kepada Allah dengan ikhlas, sedangkan ketakutan mendorong seseorang untuk menjauhkan diri dari maksiat. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 7. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Salah satu perbezaan utama antara dua golongan ini, orang yang mendapat petunjuk dan orang yang sesat, adalah bagaimana mereka masing-masing menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Orang yang mendapat petunjuk menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, dan sebagai hasilnya mereka diberi ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menghadapi kesukaran. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan golongan yang sesat, menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan dan akibatnya mereka tidak pernah memperoleh ketenangan jiwa dan raga sama ada di dunia atau akhirat, tidak kira berapa banyak perkara duniawi yang berjaya mereka perolehi. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Memahami perbezaan ini adalah salah satu ajaran utama surah 1 Al-Fatihah, yang seterusnya meringkaskan Al-Quran. Jadi, orang yang memahami dan mengamalkan pelajaran ini, sedang bertindak berdasarkan Al-Quran. Akhir sekali, seseorang itu hendaklah menyempurnakan bacaan surah 1 Al-Fatihah dengan perkataan Amin. Perkataan ini adalah permohonan kepada Allah Ta'ala agar menerima doa yang disebutkan dalam surah ini. Apabila perkataan akhir seseorang aminin sepadan dengan kata akhir para malaikat semasa solat, dosa-dosa kecil mereka akan diampuni. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari nombor 782. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Bab 1 Al-Fatihah. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, yang boleh bermaksud pembuka kitab. Oleh itu, solat hendaklah dimulakan dengan bacaan surah ini. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 910. Ia telah dirujuk sebagai ibu kitab, oleh tidak lain daripada Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 915. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3785, Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan Al-Fatihah sebagai surah yang paling agung dalam Al-Quran. Boleh jadi sebab solat itu dianggap cacat sekiranya surah ini tidak dibaca di dalamnya. Ini disokong oleh hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 910. Ada yang percaya ia juga dipanggil ibu kitab, kerana ia mengandungi makna keseluruhan Al-Quran. Perkara ini telah disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir, jilid 1, halaman 43. Maka pada hakikatnya, sesiapa yang memahami dan mengamalkan ajaran surah 1 Al-Fatihah sebagaimana yang difahami dan diamalkan di atas keseluruhan Al-Quran,
Al-Quran mengandungi 7 perkara yang kesemuanya telah disebutkan secara ringkas dalam bab 1 Al-Fatihah. Yang pertama ialah tauhid yang bermaksud, tidak ada yang berhak disembah dan ditaati melainkan Allah yang Maha Tinggi. Al-Fatihah dimulakan dengan menyebut perkara ini. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subjek kedua yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditunjukkan dalam Al-Fatihah adalah kenabian. Dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jalan orang-orang yang dianugerahinya. Bab 1 Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan ini yang menuju ke syurga adalah jalan para Nabi So. Orang-orang yang telah diberkati disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain. Bab 4 An-Nisa, ayat 69. Para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, sungguh kumpulan yang terhormat. Subjek ketiga yang disebut dalam Al-Quran adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, dan disebutkan dalam ayat 5 Al-Fatihah. Surah 1 Al-Fatihah, ayat 5. Engkaulah yang kami sembah, dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Subjek keempat yang disebut dalam Al-Quran terdiri daripada janji-janji berkat dan amaran azab. Perkara ini dirujuk dalam ayat 4 Al-Fatihah, yang mengingatkan manusia bahawa janji dan amaran ini suatu hari nanti akan disaksikan oleh semua. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Mata pelajaran kelima yang dibincangkan dalam Al-Quran terdiri daripada kisah dan pengajaran. Pengajaran yang secara khusus disebut dalam Al-Fatihah, ayat 6 dan 7, ialah bagaimana Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang bertakwa dan menghukum orang yang berdosa dari umat terdahulu. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6-7. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Subjek keenam yang dibincangkan dalam Al-Quran menyebutkan unsur-unsur hari kebangkitan. Pada masa inilah Allah Ta'ala akan membangkitkan seluruh makhluk setelah mereka mati untuk menilai amal yang mereka lakukan selama hidup di bumi. Ini ditunjukkan dalam ayat 4 Al-Fatihah. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 4. Penguasa hari pembalasan. Subjek ketujuh dan terakhir yang dibincangkan dalam Al-Quran dan diringkaskan dalam Al-Fatihah terdiri daripada doa kepada Allah yang Maha Tinggi. Al-Fatihah mengajarkan manusia cara berdoa yang betul kepada Allah Ta'ala. Hendaklah seseorang terlebih dahulu memuji dan memuliakan Allah yang Maha Tinggi menurut kedudukannya yang tidak terbatas. Ini paling baik dicapai dengan menggunakan pernyataan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ditunjukkan dalam surah 1, ayat 2-3 Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menunjukkan kelemahan dan kerendahan hati adalah bahagian penting dalam doa. Ini ditunjukkan dalam surah 1, ayat 5 Al-Fatihah. Engkaulah yang kami sembah, dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. 2 ayat seterusnya, 6 dan 7, adalah doa itu sendiri. Bab 1 Al-Fatihah, ayat 6-7. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Meminta petunjuk yang benar dan berlindung daripada jalan yang jahat adalah doa yang mesti dilakukan oleh umat Islam, kerana ia adalah matlamat yang paling penting untuk dicapai. Meletakkan surah ini pada permulaan Al-Quran adalah tanda bahawa Allah Ta'ala menggesa umat manusia untuk membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mencari jalan yang betul dalam kehidupan, iaitu jalan yang lurus yang disebutkan dalam ini. Bab. Maksudnya, seseorang tidak boleh membaca dan mempelajari Al-Quran dengan motif duniawi dan duniawi. Sebaliknya mereka harus membiarkan bab ini membimbing niat dan tindakan mereka dalam memperoleh kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab ini juga menjelaskan bahawa petunjuk yang benar melalui setiap keadaan di dunia dan akhirat hanya diperolehi melalui ketaatan secara praktikal kepada Allah Ta'ala, kerana suatu jalan tidak berguna sehingga ia ditempuh secara praktikal. Ketaatan yang ikhlas ini
yang telah ditunjukkan dalam 2 ayat terakhir surah ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini digariskan dalam Al-Quran yang lain yang mana bab 1 Al-Fatihah memimpin dan secara praktikal ditunjukkan dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sungguh pelik betapa ramai umat Islam yang kerap membaca surah ini tetapi gagal untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi. Petunjuk yang betul yang disebutkan dalam bab ini, bab yang mereka baca secara teratur, tidak boleh diperoleh tanpa tindakan.